Hello, Assalamualaikum. Hai, uh, selamat datang. Selamat datang, selamat datang. Selamat datang ke live stream kita. So macam biasa, macam saya cakap sebelum ni, kita akan ada kelas online di mana kita akan share lah, share ilmu pasal komputer kan. So tajuk kita pada hari ni, apa itu processor. So sebenarnya kalau ikutkan apa itu processor bermaksud kita nak faham apa sebenarnya komputer sebenarnya yang kita buat kan. Bagaimana komputer kita ni berfungsi kan, most of the time, ataupun kalau korang tengah nak buat PC ke kan, spek macam mana yang okey untuk komputer aku. Ataupun even sekarang tengah pakai komputer kan, nampak stiker dekat komputer kita tu kan, nampak Intel Core i5, AMD ke. Dan korang nak faham sebenarnya apa benda ni kan, and how affects aku punya performance, macam tu lah. So hari ni kita akan belajar benda tu. So kita akan start dalam part 5 minit. So 5 minit je, lepas tu kita akan start. Saya akan mengajar lah. So mana-mana kalau korang rasa benda ni penting, korang boleh share link dekat Facebook, WhatsApp ke. So sedikit pengenalan, nama saya Muhammad Syawal bin Saruddin, boleh panggil saya Syawal lah. Saya bekerja sebagai technician di Visengo di Bandar Baru Bangi. Dan saya buat kerja saya bagi laptop dan juga sebagai data recovery engineer lah. So kami juga buat data recovery di Visengo, in-house data recovery. So dia lain lah daripada kedai-kedai lain yang maybe dia bagi orang lain dan sebagainya lah. Kami buat in-house lah. Kita ada equipment yang specialized in data recovery. So selain itu juga kami ada buat IT services. IT services ni adalah IT services adalah kita services adalah contoh, kalau contoh company korang tak ada IT technician kan, boleh subscribe dengan kita orang akan attend lah masalah-masalah IT kan, internet down ke, ataupun server tak cukup dan sebagainya, ataupun apa-apa lah kan pasal IT, korang masalah komputer ke, malware ke, apa-apa masalah tu kita boleh try, kita boleh attend lah. So saya pengalaman saya pernah first and foremost, saya belajar di MMU Sriwijaya, graduan di MMU sebagai electronics engineer. So barang-barang electronics ni memang bukan benda asing lah benda saya. So even selain tu juga saya pun pernah bekerja di Royal. So saya ni nak cakap pengalaman saya dalam IT ni agak dah lama lah kan, walaupun umur saya baru tahun ni 25 tahun, tapi pengalaman saya dalam komputer ni agak lama. So insyaAllah saya share lah pengalaman saya, ilmu-ilmu saya yang saya dapat selama ni kepada tuan-tuan dan perempuan yang ada tengah live stream, tengah tonton saya punya video ni. So kita boleh faham lah sama-sama kan, apa sebenarnya komputer, apa itu processor. Kalau nak tahu pasal komputer, macam mana komputer berfungsi, boleh tengok balik video yang lama sebelum ni kan. Saya rasa saya dah explain secara detail, sangat detail dalam video tu, how computer works and how sebenarnya kita how computer works and how kita boleh faham ataupun kita nak troubleshoot komputer kita, kat mana sebenarnya komputer kita problem. Kalau Windows problem, part mana kita cari, bukan main terus
terus masuk, oh ni dia tak boleh hidup processor, tak boleh hidup, kita tukar ni tukar tu, lalas kita tak jumpa masalah solution kita. So dalam video saya yang sebelum ni saya dah ceritakan quite detail sebenarnya kan. So boleh tengok balik lah. So sekali lagi tajuk kita pada hari ni adalah apa itu processor kan. So Intel versus AMD, mana lagi okey? So processor ni ada dua je lah. Processor komputer kita yang dibuat oleh dua je lah. Ada cubaan-cubaan, tapi maksudnya otai dalam membuat dalam industri processor ni ada dua je, Intel dan AMD. So ada juga rumours yang cakap ada company China pun sebenarnya nak buat kan. Ada company China pun sebenarnya tengah nak buat processor. Ada Toshiba semua adalah cuba kan, tapi nak buat processor ni bukan benda mudah lah kan. Sebab dia dalam satu processor there are millions of transistor. So setiap transistor tu kita kena kawal kan. So tu saya detail lah. Maksudnya kalau dia millions, every transistor dia perlu kawal. So dia perlu design for every transistor. So memang nak cerita millions. So bukan benda mudah lah. Okay, so Intel versus AMD, first and foremost kita akan faham dulu apa itu. Kita akan belajar apa itu processor. So apa itu processor? Itu processor kan. Processor kalau tengok video saya yang sebelum ni kan, apa itu processor? Processor basically adalah dia ibarat macam blender lah. Blender kat rumah kan. Blender kat rumah. Okay. So blender lah, ibarat macam blender lah kan. So ni ibarat ni blender lah kan. So kalau satu, orang cakap selalu orang pakai dalam terms komputer ni adalah core dan juga thread. So apa itu core, apa itu thread? Core dan satu lagi adalah thread. Satu lagi adalah thread. Okay, core dan juga thread. So apa itu core, apa itu thread? So core ni basically adalah core ni kita boleh ibaratkan sebagai engine lah. Kalau kita core ni ibarat macam engine. Ibarat macam engine. Okay. Thread pula dia adalah pecahan pada engine tu. Okay. So sebenarnya okay. So satu selalunya most processor dia akan tulis 2 core 4 thread. Kalau tulis 2 core 4 thread maksud satu core dia pecah pada 2, so jadi 4. Okay. Benda ni kita boleh check sendiri komputer kita kan. Dia pakai ni processor dia macam mana. Dia 2 core 4 thread ke 1 core 2 core saja ataupun 4 core saja, dia tak ada thread. Thread ni maksudnya contoh bayangkan okay, ada 2 blender. Seorang yang kawal. So jadi 1 core 2 thread. So maksudnya dalam satu masa tu dia buat 2 benda satu masa. Betul. Tapi dia berulang-alik lah. Tapi seolah-olah dia ada 2 core. Kalau kita buka dekat task manager kita, kalau nak buka task manager kita tekan control task manager, right. Kita buka task manager, tekan control, shift, press escape. Tekan 3 butang ni, kita akan buka task manager lah. Right. So control shift escape. So control shift escape. Nampak.
So akan ada ni lah. Contoh keluar task manager. So task manager ni kita pergi kat performance tab ni, kita CPU, memory, disk. Ni yang saya explain pada video yang lepas. So boleh tengok balik lah video yang lepas, how macam mana komputer cakap semua benda ni dia berfungsi kan? Komputer, CPU, memory dan juga disk. Okay, sekarang kita fokus kita pada CPU ni. CPU maksud Central Processing Unit. Selalu orang panggil dia processor lah kan. So macam ni kita nampak saya tulis kat bawah ni, tulis cores dan juga tulis logical processor. So logical processor ni adalah maksudnya thread lah kan. So kita boleh tambah kat sini, maybe kalau tengok dalam situ, logical processor. Alright. Logical processor. So siapa tak ada, kalau buka task manager ni kan, tak ada macam ni kan, tekan right click, change graph to overall, tu daripada logical processor akan nampak bahagian 4 lah. Kalau tak, dia akan keluar macam ni, satu je. So kita tekan change graph to, right click, change graph to logical processor, dia akan keluar sebagai 4 lah. So kita boleh faham sebenarnya kalau processor saya ni dia pakai i5 3320M, M masuk mobile. Jadi dua cores, 2 cores 4 thread lah, maksudnya dia ada 4. Okay. Dia seolah-olah dia ada 4 lah. Right. So okay. So apa itu processor? So saya cuba ambil sini. Dia kita okay. So cores dengan thread lah. So cores and thread. Sebab kita bayangkan core tu macam engine lah. Engine. So satu engine, dua engine. Okay. Thread ni macam mana? Thread ni kita boleh bayangkan dia sebagai satu engine ni berpecah pada dua lah. So saya buat bentuk dia lain sikit. Saya buat bentuk dia, okay, ni thread. Alright. So dua core. So C E thread dia. Okay. So how affects kita punya performance lah kalau kita pakai 2 core 4 thread. Sebenarnya 2 core 4 thread ni sangat normal lah kan. So kalau selalu kita panggil dia sebagai dual core. Kalau ada 2 core, kita panggil dual core. So maksudnya ada 2 core, ada 2 core lah kan. Lepas ada juga quad core, so ada 4 core. So quad core dan juga octa core 8, hexa core semua, hexa 16. So daripada sini kita tahu lah ada banyak core dan juga ni lah. Okay, selalu most laptop dia pakai 2 core lah, 2 core 4 thread. Most of the time dia akan pakai itu lah. Kalau dia, saya akan cerita juga Intel apa dia punya generasi apa semua tu lah. Okay, so dalam Intel ni, dia generasi dia pada bawah sekali, ni pada bawah paling lopek sekali, juga paling rendah sekali lah performance dia. Start daripada Atom, lepas tu dia pergi ke Celeron. So pergi Celeron. So nak tahu nama processor kita pun kita boleh check dekat ni lah, dekat task manager ni, Intel Core i5. Okay. So kalau kita pakai Celeron ataupun kita pergi pakai Pentium. Alright. So lepas tu pergi ke Pentium. So pergi ke Pentium, and then kita ada bila pergi Pentium kita ada i3 and i3, i5, i7. Sekarang ni ada i9. Dulu sampai i7 ni, sekarang ada i9 ya. Okay, i9. Lepas tu dia start i9, lepas tu Xeon. Xeon ni processor kita selalu pakai dalam server lah. Dia memang banyak, dia punya core dia, thread dia memang lain lah sebab
dia punya function pun beza lah daripada i9. Daripada yang ni consumer lah, yang bawah ni semua consumer. Consumer maksudnya orang biasa pakai. So ni consumer. Xeon ni ni color lain. Ni orang lain. Xeon ni bukan orang biasa pakai lah. Alright. So Intel Atom ni depends pada dia punya apa, selalunya dia 2 core lah. Kadang pun 1 core pun ada juga. So dia memang rendah lah. So sekarang ni Intel Atom memang tak wujud lah. So unless kalau kita pergi cari dekat sorry tak pasal tadi. Unless kalau kita pergi cari, kalau dekat Intel Atom ni Intel Atom memang hanya wujud dekat ni saja, dekat netbook saja. So sekarang netbook pun dah tak keluar kan. Laptop sekarang ni pun laptop dah nipis. So netbook dah tak relevan lah. Sekarang Intel Atom dah memang tak ada lah, sebab dia punya core performance pun tak kuat lah. Orang pun tak nak beli sebab memang slow. Tapi kalau nak upgrade boleh, tapi bukan upgrade processor tu lah. Kalau tanya saya laptop boleh upgrade processor ke tak, saya cakap tak boleh lah kan. Tapi ada generasi yang boleh, cuma kalau nak tukar pun kepada processor yang baru tak berbaloi, sebab harga satu processor pun dah beratus. Better bagi saya beli laptop baru satu ataupun dua, beli PC ke kan. Kalau beli PC boleh upgrade. Tapi PC pun dari benda-benda dia lah. Tu maybe kelas-kelas lain saya akan ceritakan lah. So for now kita cerita pasal Intel Atom, Celeron. Lepas tu Celeron adalah 2 core. It depends, ada Celeron yang 4 core, ada yang Celeron 2 core. It depends lah. Cuba check balik dekat kita punya task manager ada ke tak kan. Task manager, kita buka task manager ada ke tak, berapa core. So Pentium, Intel Pentium 2 core, 2 core 4 thread, 2 core 4 thread. Saya tulis 2C 40 lah. Selalu kalau orang tulis macam tu lah, 2 core 4 thread. So apa maksud dia adalah so kalau kita faham tadi apa maksud core adalah processor dia ataupun logic engine dia. Thread adalah pecahan pada engine tu. So satu orang dia buat 2 kerja. So satu core, seorang saya buat 2 kerja. So saya ada 2 thread. Okay, i3 ni saya cerita sederhana lah. Ada version yang berbeza. Maksudnya ada Pentium yang macam tu, macam ni kan. Ada i3 yang ada 4 core, ada 2 core, ada i5 yang 2 core, ada yang 4 core. Dia ada generasi dia, semua tu boleh check balik. Kalau kita nak beli komputer, semua tu boleh check balik lah. So i5 i3 ni 2 core juga, 4 thread, 2 core 4 thread. Ni sekarang dah 4 core ke saya tak silap, 4 core 4C 40. Dia dah 8 dah sini, 4. Okay, i3 pun ada 4 core 4C. Okay, tapi saya cerita ikut ni lah, pengalaman saya lah. Okay, 4C 2C 40. Okay, kita nampak apa beza Pentium dengan dengan i3. Sebenarnya sebab speed dia berbeza lah. Speed Pentium satu lagi rendah lah. Sebab tu dia jual dia tengok speed tu macam 2.2 GHz. Ni dalam komputer lah. i3 dia lagi laju, 2.2 contoh GHz. So kalau dekat i3 2.5 GHz. Tapi so i5, contoh i5 2.5 juga GHz. Beza i3 dengan i5 adalah i5 dia ada turbo boost. So turbo boost ni maksudnya dia macam turbo lah. So turbo ni dia boleh pergi dalam 3.0
So turbo boost ni kelebihan dia boleh pergi jauh lagi kan. So kalau contoh cakap spek dia 2.5, dia boleh pergi sampai 3. Dan tu semua ada spek dalam komputer lah. Macam sekarang ni saya pakai i5. So nampak sendiri sebenarnya i5 saya dia tulis sini base speed dia. Kalau buka saya tengok i5 saya kan, dia tulis base speed 2.6. Base speed dia 2.6, tapi dekat sini lah, kita boleh tengok dekat sini base speed 2.6, tapi dia boleh pergi speed dia sampai 3.0. So sekarang dia dah pergi all thread ni dia pergi dekat semua sampai 3.0. So dia ada turbo boost tu kelebihan i5 lah. Dia boleh pergi jauh lagi daripada dia punya main lah. So i7 ada yang 4 core, ada yang 6 core lah sekarang. Ada yang 6, 8 core, 8 atau 6 core lah, 8 atau 6 core. Lepas tu thread dia selalunya 12 ataupun 12 atau 6. Dia double lah selalunya. Dia kurang daripada double pun ada juga. So 12, 6 core, 12 thread ataupun 8 core, 12 thread pun ada juga. So dan kelebihan dia pun ada turbo juga. Dari turbo juga. So dia boleh pergi jauh lah. i9 pun sama juga. So kelebihan i5 ke atas ni memang dia ada turbo lah. So i9 ni dah 8 sih, 8 core. Xeon nak pergi 12 pun boleh, 12 core. Dia memang pakai untuk server. Most of the time dia pakai untuk server. Alright. So inilah generasi Intel. AMD berbeza sikit dari Intel. So selalunya kalau consumer ataupun orang biasa, kita akan pakai selalunya orang akan pakai daripada selalunya sampai sini je lah ataupun selalunya orang mus laptop dia akan dari sini ke sini. So kalau kegunaan saya akan buat line contoh. Okay, saya buat line lah satu. Okay, i3 ke bawah ni untuk orang biasa-biasa. Selalunya i3 ke bawah. So kalau i3 ke bawah ni untuk orang biasa-biasa lah. Maksudnya kalau kita memang saja nak buat kerja biasa-biasa, nak buat Word, Excel semua tu, i3 dah okey dah. Pentium pun dah okey, Celeron okey, cuma sebolehnya jangan Atom lah. So the line dia sebenarnya dekat Atom. Sebenarnya kalau laptop yang 1000, harga 1000 memang pada Celeron lah. So Celeron ni kita tak nak buat kerja, saya cakap okey je, just nice lah. Boleh nak buat kerja, nak buat Words pun okey, nak buat PowerPoint semua okey. So maksudnya dia tak ada heavy, tak ada grafik apa semua tu lah. So kalau tak perlukan something yang heavy, dia boleh cuma cakap kalau kita boleh bagi lebih, kita boleh spend lebih lagi, kita ambil lagi, okey lah. Sebab kita nak benda tu tahan lama kan. So kalau kita beli setakat tu saja pun tak best juga kan. Tak boleh long the road, nanti tiba bila berapa tahun tiba tak boleh upgrade kan. Sebab memang processor tak boleh upgrade. So kalau AMD dia ada banyak ni lah sebenarnya. Dia ada banyak line of product. Ada Ryzen dia ada juga dia Ryzen, dan juga dia ada APU. Dia ada Ryzen dan juga dia ada A-series. Dia A-series ada Ryzen. So Ryzen ni kita panggil dia Thin Red lah, sebab dia punya kotak semua banyak ada Thin Red. Lepas tu Athlon ada. Athlon masih wujud lagi. Siapa tu tanya, Athlon masih wujud. Ryzen lagi. Dia banyak produk lain lah. Maksudnya macam kalau macam dekat Intel ni dia ada i-Core, apa yang Core series. Core series ni i3, i5, i7, i9, ni Core series Intel Core. Yang ni lah. Lepas tu Pentium, Celeron ni yang biasa. Okay, Ryzen. Lepas tu Ryzen ada A-series. A-series ni dia sebelum Ryzen lah. Dia sebelum Ryzen. Okay. So dan juga ada Athlon. Athlon ni saya rasa tak payah cakap tak perlu, sebab memang ramai lah sebenarnya tak pakai. Sebab dia memang dia
dia low end lah, dia middle ke low end lah. So tak, ramai tak pakai lah, sebab harga dia pun tak main Razer, ramai dah beli Ryzen. So Ryzen ni ada Ryzen 5, kita ada Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 3, nama dia macam tu, Ryzen 5, Ryzen, dia memang ikut sebiji sama dengan so nampak tak macam i3, i9. So okay, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9. Lepas tu dia ada Threadripper. Okay. So Ryzen 3 ni, okay, apa kelebihan Ryzen adalah pada dia punya iGPU ataupun integrated GPU. Kalau tengok, siapa yang tengok saya punya live stream sebelum ni ataupun video saya pasal bagaimana komputer besi, setiap komputer dia ada satu chip, integrated chip, yang dia fungsinya adalah untuk dia satu chip, kita panggil dia iGPU ataupun integrated GPU. So integrated GPU. So setiap komputer dia ada, setiap prosesor dia ada ni iGPU ni, dan function dia adalah dia akan handle for anything graphics. Okay. So function dia adalah dia akan handle for anything graphics. So kalau kita tengah main game ke apa, dan kalau kita tak ada graphic card sendiri, dia akan handle lah. So dalam contoh, dalam prosesor kita ni kan, iGPU ni akan handle lah. Okay. Kelebihan Ryzen dengan A series adalah GPU dia yang lagi hebat daripada Intel. Kelebihan, sekali lagi saya cakap, okay, kelebihan iGPU pada AMD adalah kelebihan dia lagi power daripada Intel. So sebab Intel ni memang dia tak khas, maksudnya dia memang khas buat processor saja. So dia tak ada experience in buat GPU. So bila dia tak biasa buat graphic card, so bila nak letak graphic card dalam processor dia pun dia tak kuat lah kan. So A series ni yang sebelum ni, A series kita ada A6, A4, A6, A6, A4, 6, dia 2, 4, 6, 8, A8, A12. Okay, A12. Okay. So dia punya lawan dia macam ni lah, macam i3. Sebenarnya kalau ikutkan i5 ni sebenarnya lawan Ryzen 3, and i7 lawan dia Ryzen 5, i9 lawan dia Ryzen 7. Ryzen 9 ni memang dia lawan, Ryzen 9 ni lawan Ryzen i9 juga, tapi yang high end punya lah. i9 pun ada beberapa version lain lah. So A4 ni lawan dia Pentium sebenarnya. A6 ni lawan i3. So sebenarnya ada, dulu time saya kerja kat Loyal, saya cakap A6 lawan dengan i5, sebenarnya tak. Sebenarnya memang sebab kelebihan A series ni, dia punya grafik dia power daripada Intel, cuma dia daripada segi processor dia, maksudnya core dia ni dia lopek, dia tak kuat. Maksudnya dia, bila dia nak lawak, contoh kita nak buat kerja, dia slow lagi lah daripada kalau kita pakai Intel. So most of the time, sebab tu bila A series ni sebenarnya dia produk yang tak berjaya, sebab bila orang nak buat kerja, dia, processor dia tak kuat. So bottleneck dekat situ, dekat processor dia yang sangat slow. So tak, walaupun dia punya grafik dia okey, tapi dia punya processor tak okey, so jadi bottleneck kat situ lah. Lepas tu bila keluar Ryzen dia keluarkan iGPU dia yang sangat power kan? iGPU dia power, tapi problem kat Ryzen pula yang series sebelum second gen adalah dia punya processor dia tak kuat. Dia kuat, maksudnya dia power, tapi dia tak sepower macam Intel. Tapi bila keluar third gen, generasi dia yang ketiga, AMD punya processor pada dari segi core dia pun, core dah setanding dengan Intel, GPU lagi power daripada Intel.
So ramai gila dah start beli, baru perasan pasal Ryzen lah. Sebelum ni memang tak beli Ryzen sebab dia tak power kan. So kalau ikutkan, kalau korang semua nak beli laptop ke apa, most of the time saya akan saja i5 ataupun i3 lah paling minimum. i3 kalau nak buat kerja yang working tinggi kan. Most of the time kalau saya tulis kat sini suggestion saya, kalau buat grafik kena at least i3 lah. i3 plus ada dedicated GPU. Buat grafik i3 dedicated GPU. Kalau main game at least i5, i3 ni ataupun, tapi kalau kita pakai Ryzen tak kisah, Ryzen 3 pun dah okey lah. Kelebihan Ryzen ni memang Ryzen 3 dah macam i5 kan. So okey lah untuk kita untuk pakai biasa. So kalau nak pakai game kita pakai i5, Ryzen 5 pun okey, Ryzen 3 sebenarnya. Ryzen 3 pun okey sebenarnya. Sebab kita pun ada buat dekat Visingo, kita ada buat PC custom. Kita try lah Ryzen 3 dengan main game 1080p memang power. Maksudnya ada kalau kita main full resolution, full HD, doable lah, maksudnya lebih daripada 30 fps. Sangat bagus lah, sangat bagus. So even pada harga dia yang sangat rendah. So isu dia sekarang, so kalau contoh kalau kita buat video dia sebenarnya dia perlukan core yang tinggi. So starting i5 lah paling kurang, i5 ataupun Ryzen 3. Okay. So Ryzen 3 ni sebenarnya saya tulis dekat sini. Sekejap. Okay. Ryzen 3 dia ada 4 core 2 thread, 4 core 8 thread ke 2 core 4 thread, 4 core, dia 4 core 8 thread, tapi sangat okey. 48 4 core, Ryzen 5 4 core 8 thread, Ryzen 3 4 core 6 thread. Dia 6 thread, so ada 6. Maaf saya kalau saya salah lah, tapi saya nak cakap sebenarnya Ryzen 3 memang sangat bagus lah. Even untuk pakai biasa, memang sangat bagus lah. Kau nak beli laptop pun saya memang saja sekarang terus beli Ryzen lah, sebab grafik dah okey, semua okey. So why not lah kan. Maksud kalau kita beli laptop tanpa ada graphic card pun dah okey dah. Tapi kalau kita pakai Ryzen. Okay, so Ryzen 7 saya ingat 8 core lah kot, 8 core 12 thread ke 16 thread. So sangat powerful lah. So tapi kalau nak pakai untuk kerja workload tinggi ni 8 lah, masa time 8 ataupun at least 4 paling kurang. Kalau video selalunya sebolehnya 8 lah, sebolehnya 8. Video core tinggi suggestion, kalau video core kena tinggi lah. Sebenarnya kalau buat video ni orang sudah cakap, kena buat video mesti kena pakai graphic card tinggi kan. Dia boleh, tapi ini first requirement dia saya nak buat video ni mesti kalau buat video ni first graphic dia punya processor dia kena power, and then baru grafik. Sebab bila kita render, bila kita tengah buat video semua tu memang dia pakai processor workload yang tinggi lah pada processor. A-series ni saya tak saja sudah beli sebab harga dia pun dengan Ryzen pun sama, lebih kurang je kan. So tak, memang rugi lah beli kan. Kalau siapa pakai kalau pakai saya cerita sini berapa banyak core dia. Okay. A4 2 core 4 thread, A6 2 core 4 thread juga. Okay. So 4 core 8 thread. Tapi 4 core 8 thread dia memang tak kuat lah. Sebab saya cakap A-series ni grafik dia ok, core dia tak ok. So bila core tak ok, dia macam laptop tu pun macam selagi sikit lah. Dia macam slow, dia macam nak buat kerja tu tak selaju macam kita pakai Intel ataupun kita pakai Ryzen. So 12 ni 8 core. Tapi itulah, A-series ni
Dia cakap produk yang sangat dia bila dia keluar ramai orang excited kan, bila season ni keluar ramai orang excited. Cuma bila buat benchmark dia tak sekuat macam apa yang dipropagandakan lah. Maksudnya okey. So saya rasa itu saja kot untuk kelas saya kan. Kalau boleh faham ataupun ada soalan, kita akan buka sesi soalan dekat komen. Kalau nak tanya apa-apa boleh tanya. Ada soalan satu daripada Encik Azari. Graphic card dalam laptop boleh, kalau rosak boleh baiki tak? Kalau graphic card dalam laptop boleh baiki, kita akan tukar dengan baru lah. Sebenarnya kalau graphic card boleh rosak, kita akan tukar dengan baru yang model yang sama. Most time kita tak upgrade lah, kita pakai model yang sama yang boleh baiki lah. Dia perlukan solder BGA machine lah. BGA machine ni besar dan juga dia leceh sebenarnya nak pakai. Okay. Ada lagi soalan ke? Dia leceh sebenarnya nak pakai. Okay. So most of the time, kalau saya lah, kalau tanya saya spek macam mana saya suka, sekarang ni saya suka i5, saya suka Ryzen 3 lah. Tapi kalau sekarang Intel versus AMD, sebenarnya AMD winning lah sebenarnya. Kalau ikutkan AMD tengah winning lah. So dalam beberapa hari lagi, dalam maybe rumor cakap 30 hari bulan nanti, 30 hari bulan 4 akan keluar generasi baru lah, generasi baru Intel, yang dikatakan mampu lawan dengan AMD lah. Sebab prosesor GPU dia dah better lah daripada AMD katanya lah. Tapi kita tengok dulu. Most of the time kalau kita nak ni kita akan buat benchmark lah. Benchmark nak tengok betul lah performance dia lagi kuat ke tak daripada ni. Satu lagi ilmu saya nak ajar, kalau nak tahu generasi komputer kita, senang je buka Task Manager ni. Dan contoh macam saya ni pakai Intel i5 3320. Kita nampak first nombor ni kita dah tahu dah. Ni 3 bermaksud saya punya laptop pakai third gen punya i5. So macam tu kita dah tahu dah, laptop kita pakai third gen punya i5. So kalau nak beli laptop, suggestion saya i5 third gen yang beli Intel 4 gen ke atas lah, 4 gen ke atas. Sebab dia dari segi optimization power dia lagi okey. Dan ada juga consumption power dia lagi okey lah. Bila consumption power lagi okey, kalau kita pakai dalam laptop, dia tak habis cepat, tak cepat habis bateri lah. Tapi kalau nak lagi okey, 6 gen ke atas pun lagi okey. Sebab 6 gen memang dah low power lah. So tu ada beberapa tips saya boleh share. Okay, ni kita bercek kita punya memori adalah RAM. Bila tengok video saya sebelum ni, apa itu RAM, disk ni saya pakai SSD dah. Kalau macam saya cakap sebelum ni, kalau siapa laptop dia slow, saya ulang sekali, siapa laptop dia slow, memang kena tukar pada SSD lah. Sebab kita tengok saya tengah stream ni sekarang ni, even saya tengah stream sekarang ni, saya punya usage of disk ni tak tinggi pun, tak 100%. 100% bermaksud speed dia tengoklah berapa je pun, utilization 3% je, 2% je. Walaupun saya tengah stream, maksudnya walaupun voltage dia tinggi, CPU saya tengah habis pakai ni kan, tapi SSD saya okey je, relax je kan. Kalau saya pakai hard disk time sekarang ni, memang confirm sini akan 100%. Dan saya buka satu file pun 100% confirm. Sebab apa? Sebab saya rasa hard disk ni akan berpusing at 100%. Maksudnya macam kita tengok naik skuter, dia akan kira kita press pun kan, habis press skuter tu pun dia tak pergi jauh, dia pun pergi slow, dia rasa slow. Macam tu lah rasanya kalau kita pakai hard disk. So kalau nak tukar SSD, boleh tukar dengan kami dekat Visengo. Tapi sebabkan detail service kita tergendala buat masa ini disebabkan perintah kawalan pergerakan, so kita akan kembali balik beroperasi selepas PKP ni lah. So boleh deal yang kita orang dulu, boleh booking yang kita orang dulu dekat WhatsApp kami dekat 011 6565 3515.
So boleh WhatsApp kat situ. Kita boleh maybe just timing ke bila nak ambil ke, bila nak buat ke kan. So maybe itu saja daripada saya. Kalau soalan saya buka dalam masa 2 minit lah kot. Kalau laptop baru beli contoh dengan Ryzen spec ni, berapa lama boleh agak-agak pakai tu kan? Most of the time kalau tanya saya laptop kan berapa lama boleh pakai, kalau kita jaga dengan baik kan. Kalau kita jaga dengan baik maksudnya kita jaga thermal paste dia, kita jaga kipas dia supaya tak panas kan, 4 tahun 5 tahun pun tak ada masalah kan. Ryzen 3, kalau beli laptop Ryzen 3, kalau saya tengok benchmark dia pun saya main CSGO daripada laptop Ryzen 3. Laptop ni kan, spek laptop dengan komputer dia lain sikit. So kalau spek laptop Ryzen 3 saya boleh main 100 lebih lah CSGO. Maksudnya CSGO boleh 100 lebih, memang okey sangat lah sebenarnya. Memang okey sangat kalau game CSGO. Contoh kalau kita main game lain, saya rasa kalau main Dota ke, main game yang macam tu kan, yang tak ni, memang better. Ryzen 3 ni saya rasa 4 tahun lagi pun lagi okey, masih okey. Sebab CSGO ni pun grafik dia tak tinggi, tapi dia okey lah untuk main game. So kalau main, kalau kita Cik Aziz tanya, spek Ryzen 3 memang sangat okey lah. For maybe another 2 years, 2 and 3 years lah, 3 years lah saya rasa, 3 years lah. Nak safe zone saya dekat 3 years lah. Okay, Intel atau AMD yang cepat panas. Kalau sebenarnya isu cepat panas ni sebenarnya dah tak wujud dah sebenarnya. Cepat panas ni dia versi lama AMD. So versi lama AMD yang Epsilon semua tu lah. So sekarang ni AMD tak ada masalah cepat panas je. So sama dengan Intel pun tak ada isu cepat panas. Kalau ikutkan, kalau isu cepat panas pun Intel core yang first gen pun tu masalah cepat panas. Siapa pakai Intel core yang first gen punya core, kita tengok kat CPU. Tengok kat CPU, kalau yang first gen dia tulis kat sini 30 apa? Tulis dan 3 nombor je, dia bukan 4 nombor macam ni. Dia 3 nombor je. So dari situ kita tahu dah ada first gen. Dan first gen ni memang lagi cepat panas even AMD. Ada banyak juga laptop yang problem banyak AMD. So tak, isu cepat panas dia tak ada dah lah. Maksudnya dia tak wujud pada zaman sekarang. Kalau dari segi elektronik dia disebabkan optimization dia lagi power, maksudnya daripada segi efficiency dia lagi hebat. So dia tak cepat panas macam prosesor yang sebelum-sebelum ni. So isu cepat panas tu tak ada dah. Cuma dari segi thermal total tu mesti ada yang laptop masih ada. Tu depends pada design pada laptop dan cooling system pada laptop. Alright, ada lagi soalan? Saya kalau tak ada apa, saya tutup lah live stream saya. So apa-apa kalau nak buat, nak bagi laptop ke apa, boleh jumpa kami Pisango. Dan nak WhatsApp ke, nak tanya soalan ke, kalau tak nak tanya daripada live stream ni, boleh tanya kami dekat Pisango WhatsApp dengan kami. Dan shortcut nak ke WhatsApp bit.ly bit.ly/hello HELLOFNG hello Pisango. So boleh tanya kat situ lah. So saya akan jawab lah dekat WhatsApp. So sekian saja daripada saya. Nama saya Syawal. Terima kasih live stream tuan saya pada live stream ni. Harap apa yang saya bagi ilmu pada hari ini sangat manfaat pada korang semua. Dan semua korang belajar something lah sebenarnya. Intel starting base mana, Intel Atom, Celeron semua korang boleh faham lah. So harap bermanfaat. Faham juga apa itu core, apa itu thread, apa itu iGPU, and AMD versus Ryzen, AMD versus Intel mana lagi okey, kan? Kalau spec suggestion mana lagi okey, grafik and game, video, and semua macam itulah. So sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.